Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyyatil qabul wa husulil ma'mul wa bi niyyatish shifaa'i min kulli al amrad wa bi niyyati qada'i hawaa'ijid dunya wal akhirah wa bi niyyatil fawzi bi husnil khatimati 'indal mautil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 25. InsyaAllah muka surat 25. Perenggan yang bawah sekali berkata Abu Tayyib Syair. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali setelah pengajian kita terhenti. Walaupun pernah sekali kita buat di alam maya online, maknanya lebih kurang 4 bulan kita tidak bersua bertemu dalam satu majlis ilmu. Dan pada malam ini kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana memberi peluang kepada kita untuk menyambung kembali pengajian kita melalui kitab Ta'limul Muta'allim Melayu, ataupun dengan kata lain nama kitab kita ini diberi judul Pelita Penuntut, yang diterjemah daripada risalah Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi bagi Al-Allamah Al-Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai kepada faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Muka surat 24 tu tajuk itu faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Kata beliau, kata pengarang kitab kita ini rahimahullah ta'ala, ini suatu fasal pada menyatakan bersungguh dan berkekalan hemah dan cita-cita. Setiap kita sekiranya ingin berjaya dalam apa sahaja bidang yang kita ingin kuasai, khususnya sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, mesti ada pada kita 3 sifat ini. Kena ada sifat jiddun, kena ada sifat muwazabatun, kena ada sifat himmatun. Jiddun maknanya kita belajar bersungguh, tekun, itqan, bersungguh, bukan main-main lah. Orang yang main-main ni dapat main-main lah. Kalau dia bersungguh, hebat. Tengok orang bersungguh dalam bidang sukan,
Dia bersungguh bidang bola sepak, dia akan masuk kelab-kelab tertentu, akhir sekali dia masuk ke liga dan sebagainya. Badminton sama juga. Sukan, sebagai contoh sukan. Orang buat kebun, ayah kita, atuk kita buat kebun, berpuluh-puluh hektar. Dia buat bersungguh. Ada harimau, ada singa, ada gajah, macam-macam lah. Dalam hutan, ular, hantu, pocong-pocong macam-macam. Tapi dia tak lagi bersungguh dia. Akhir sekali kita yang mendapat hasil makan buah durian, buah rambutan, macam-macam buah. Kenapa? Bersungguh. Sama juga hafal Quran. Daripada bermula kita baca Al-Fatihah, kita hafal 3 tahun, kurang daripada 3 tahun, setahun habis. Kenapa? Bersungguh. Tapi kalau tak bersungguh, 10 tahun pun duduk main hatu. Pasal apa tu? Tak bersungguh. Pada adatnya demikianlah. Bersungguh ni dia akan berjaya. Jadi di sini kita akan bincang kembali, ingat, kita sebagai selaku pelajar, selaku ibu bapa, selaku kita penjaga, maka naklah kita bersungguh. Kita sebagai bapa, kita sebagai penjaga, kita sebagai pelajar mesti ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dia tak cukup bersungguh satu hari, kena muwazabah. Muwazabah artinya berkekalan, berterusan, hari-hari, walaupun sikit. Orang tua-tua buat perumpamaan, batu yang keras itu bila mana menitis air, air itu menitis setitik-setitik. Lama-lama batu yang keras itu jadi lekuk. Kenapa? Kerana hari-hari tak. Batu tu kalau kita ambil air satu baldi, tak lekuk dia. Tapi kalau bertitik hari-hari, bertahun-tahun, jadi lubang. Apa tu? Berkekalan. Parang tu mata tu tajam, belakang dia ni tak tajam. Cuba kita pusing, kita asah belakang parang. Mata tu tajam lah, belakang kita asah. Hari ni sikit, besok sikit, lusa sikit, sebulan, setahun, 2 tahun, akhir sekali tajam belakang parang daripada mata parang. Apa tu? Hari-hari kita asah. Usuh kata parang, kapok pun jadi tajam belakang kapok. Tapi syaratnya makan masa lama, dan perkara ini kita asah tadi berterusan. Sama juga belajar. Belajar. Kita belajar mengira dahulu. Bermula daripada huruf 1, 2, 3, akhir sekali 10, 20, 30, 100, 1000, puluh ribu, ratus ribu, juta, milion. Bermula daripada 1. Maknanya berkekalan kita. Lama-lama dapat ilmu. Mula-mula jadi pelajar, penuntut, tambah, akhir sekali jadi guru pula kita. Tapi syarat kepada peringkat tadi berterusan, berkekalan, jangan berhenti. Kemudian kena ada himmah, semangat dan cita-cita. Kena ada target. Aku belajar ni kerana apa? Awal-awal kitab telah beritahu kepada kita, kita belajar ni kena ada niat 4-5 perkara. Tengok balik lah. Nombor 1-nya belajar nak mencari redha Allah. Ingat balik yang belajar, yang baru tu mungkin kena tengok balik lah. Yang lama ni kita ingat balik yang kita belajar awal kitab dahulu. Niat cari redha Allah, niat untuk menghilangkan kejahilan kita, niat untuk menghilangkan kejahilan orang lain apabila kita sudah berpengetahuan, ada ilmu. Niat kita nak jaga iman, niat kita nak jaga Islam, niat kita nak jaga, nak sebarkan agama ini di mana sahaja kita berada. Ini antara niat-niat mesti ditanam dalam diri kita setiap pelajar. Bukan mari itu kerana mak ayah kita paksa kita pun mari belajar. Terhentilah sekadar itu, tidak. Yang tu peringkat permulaan. Maka perlu kita menyedari kita kena belajar, mesti ada himmah, mesti ada cita-cita. Pasal niat cita-cita, satu hari nanti kita mahu menjadi ulama yang besar, min kibari ulama'i hadhil ummah, menjadi sebahagian daripada ulama-ulama besar daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada usaha insya-Allah. Manjada wajada. Ada usaha, ada kesungguhan, pasti satu hari nanti dia akan berjaya. Tapi tadi dengan 3 syarat tadi. Kena ada kesungguhan, mesti berkekalan, mesti cita-cita itu kita letak asasnya dengan pasti. InsyaAllah jaya.
Kalau jadi bapak yang berjaya. Kalau jadi pelajar yang berjaya. Kalau jadi peniaga yang berjaya. Jadi petani, peternak, semua dia akan berjaya. Kalau ada kesungguhan, kalau berkekalan, dan dia ada hemah dan cita-cita yang kuat, yang tinggi. Baik, kembali kepada tajuk kita pada malam ini, sambungannya. Tu Ustaz sebut sebagai mukadimah tajuk tu supaya kita ada kesinambungan, ada sambungan balik. Kita faham tajuk apa yang kita bincang. Baik, berkata Abu Tayyib, seorang ulama dan juga seorang syair yang terkenal, dikenali dengan nama Abu Tayyib. Abu Tayyib. Kata Abu Tayyib, Ustaz baca teks bahasa Arab ni. Yang ni kena terjemah. Ustaz belajar dulu yang Arab ni. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirin ala tamami. Tu dia kata bahasa Arab. Kata Syekh Abu Tayyib dalam bab menuntut ilmu ini, dan tiada mengetahui aku pada kecelaan manusia itu akan kecelaan. Celah di sini mana aib. Ya, kata dia, dan tiada aku mengetahui pada kecelaan manusia satu keaiban itu akan kecelaan antara keaiban-keaiban yang ada pada manusia. Aku tak nampak keaiban lain melainkan keaiban apa? Seperti kekurangan orang-orang yang kuasa atas menyempurnanya. Seperti kekurangan manusia mampu untuk menyempurnakan suatu perkara, tiba-tiba dia tak sempurnakan perkara tersebut. Ini satu keaiban sungguh, kata dia. Dia mampu buat tetapi dia tak buat. Dia mampu berjaya tetapi dia tak usaha sehingga berjaya. Ini aib. Satu benda yang aib lah bagi aku ni. Aku tak nampak dah benda lain. Dan inilah yang ramai. Manusia mampu maju ke depan, mampu untuk berilmu, tetapi dia tak pergi belajar, dia tak pergi mengaji. Maka ini di sisi Abu Tayyib melihat satu perkara yang aib yang ada pada manusia. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Maksud syair, maksud syair, aku tiada mengetahui di dalam banyak-banyak kecelaan manusia itu, mana aib, uyub, mana keaiban, akan ada suatu kecelaan serupa dengan kecelaan ini. Aku tak nampak lagi keaiban yang lebih teruk daripada keaiban ini, yang serupa dengan kecelaan dan kekurangan orang-orang yang kuasa mereka itu orang-orang atas menyempurnakan suatu perkara, maka tiba-tiba tiada menyempurna mereka itu orang-orang tadi akan suatu perkara. Tulislah. Akan suatu perkara. Kena tulis. Jangan tengok ya. Tengok lama-lama hilang. Apa yang kita tulis dia akan kekal. Ya, ma hafiza farra wa ma kataba qarra. Ini ingat kaedah ni ulama sebut. Ma hafiza farra wa ma kataba qarra. Apa yang kita hafal satu hari nanti boleh jadi lemah ni akalan kita untuk ingat, maka hilanglah ingatan tadi, lupa lagi, seolah-olah ilmu yang kita ada tu lagi. Tapi untuk kita mengekalkan ilmu itu supaya kita menjadikan ia rujukan akan datang, kita tulis, kita tambah, kita ikat dia. Yang kita tulis ni pasti akan kekal walaupun kita mati. Sebab tu apa-apa yang Ustaz kata tulis, kena tulis tulis macam mana? Akan suatu perkara, ataupun tulis nombor tak apa. Suatu perkara tu tulis nombor 1 sebagai contoh. Akan suatu perkara, tulis nombor 1. Kembali ganti nama akan dia itu, kita faham satu hari nanti ialah kembali kepada sesuatu perkara. Maknanya kata dia, maka tiba-tiba tiada menyempurna mereka itu. Siapa? Orang-orang yang kuasa tadi. Akan suatu perkara. Ini menjadi satu keaiban. Itu dia. Bahkan mengekal mereka itu orang-orang kuasa tadi, akan suatu perkara atas kekurangannya. Dia biarkan jadi kurang gitu, tak sempurna. Itu kenapa? Punca nombor 1 sekali, ini penyakit malah. Kena penyakit malah ni tak jadi belaka. Cerdik pun tak jadi cerdik
Sebab tu ada orang cerdik tapi malah belajar. Bodoh juga dia. Sebab ilmu ni dia tak mari dengan cerdik semata-mata. Cerdik ni seolah-olah satu asbab untuk memudahkan kita mendapat ilmu. Ilmu ni kita kena belajar. Dia tak cukup dengan kita cerdik saja. Umpama kita ni Tuhan bagi cerdik, dapat hafal Quran 3 helai satu hari. Maknanya ingatan dia kuat cerdik tu. Tapi dia tak hafal pun walaupun satu muka. Tak guna muka. Tak guna. Tapi orang ni kemampuan dia hafal satu muka satu hari. Tapi punyalah dia bersungguh. Bersungguh dia hari-hari habis dia. Satu bulan satu juzuk, satu bulan satu juzuk, ataupun satu bulan 2 juzuk, ataupun satu bulan juzuk setengah. Pasal apa? Satu hari satu muka. Al-Quran satu juzuk 10 helai. 10 helai 20 muka. Hari dalam sebulan 30 hari. Nampak tak? 30 hari. Dah kalau satu muka satu hari, artinya 20 hari satu juzuk. Kemudian 10 hari lagi. Sama ada dia nak tambah ataupun dia nak buat ulangan. Paling tidak dia akan habis satu juzuk. Tapi orang ni cerdik. Orang ni cerdik, dia boleh hafal 3 helai satu hari. 3 helai satu hari artinya sebulan 3 juzuk. Tapi dia malah. Dia malah. Bila mana malah, satu muka surat pun tak habis juga. Kalau kira pada Tuhan tu, subhanallah, cerdik dia. Kalau dia hafal sekejap je ingat. Tak ada guna. Sebab itu di sini dipanggil satu keaiban. Satu perkara kekurangan yang menjadi satu kelemahan keaiban yang menjadi aib pada diri manusia, mampu untuk dia buat, dia biarkan begitu. Rugi dia. Rugi. Biar Allah Ta'ala beri kepada kita kejadikan satu perkara luar biasa sifat yang mudah ingat ini, kita guna sebaik mungkin. Bersungguh kita. Kalau tidak, kita termasuk di kalangan orang yang disebut dalam syair oleh Abu Tayyib ini. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirin ala tamami. Habis itu. Umpamanya, dibuat contoh pula di sini oleh penterjemah Syekh Muhammad Syafi'i. Umpamanya, ini bandingannya kuasa mereka itu manusia atas menyempurnakan satu ilmu daripada sakalan ilmu-ilmu. Jikalau kehendak mereka itu manusia yang mampu tadi akan menyempurna satu-satu ilmu, hanya itu kembali kepada satu-satu ilmu. Tetapi tiada kehendak mereka itu manusia akan satu ilmu. Kalau dia belajar satu ilmu ni, dia boleh faham, dia boleh jadi alim satu ilmu, tapi dia tak mahu. Dia biarkan diri dia itu jahil. Tu dia bela jahil. Dia sayang pada jahil dia, tak mahu belajar. Nak duduk rumah. Sedangkan masa untuk belajar ada. Akhir sekali satu benda pun tak tahu hukum. Hukum. Yang kita bimbang, yang fardu ain pun tak tahu. Berkaitan dengan akidah, tak tahu berkenaan fardu ain. Berkaitan dengan ibadat, tak tahu. Berkaitan dengan akhlak, sifat dicela, sifat dipuji, tak tahu. Walhal dia mampu belajar. Ni ya, sebab itulah kita kena belajar. Dan rata-rata manusia dalam bab agama ini boleh terima dan boleh belajar. Sebab agama ni satu taklifan daripada Allah Ta'ala, dan mampu manusia semua mukallaf. Lain daripada kanak-kanak, lain daripada orang bodoh, lain daripada orang gila. Semua orang boleh belajar dan dia akan dapat faham. Cuma lambat ataupun cepat, dua tu je. Tapi kalau dia belajar, hari-hari dia dengar, dapat. Monyet. Kenal monyet? Kan ada orang tak kenal monyet? Beruk. Monyet, beruk, ke, mangki, tu dah tu. Arab panggil kirdun. Ke ni, dia ni tak ada akal. Dia tak cerdik macam kita lah. Tapi kita hantar pada cikgu dia, cikgu kera. Cikgu kera tu orang, bukan kera. Monyet tadi. Apa dia? Kita ajar dia supaya dia dapat petik buah kelapa. Buah apa-apa lah. Mana yang muda, mana yang tua. Guru dia pun ajarlah pagi-pagi. Ambil buah kelapa muda, ambil buah kelapa tua. Dia ajar. Dia sebut muda.
Muda. Jadi monyet ni pulah. Dia pulah tu jatuh. Esok pula hang muda. Akhir sekali tak muda tua, dia kata hang muda. Monyet tu kerana dah terbiasa hari-hari muda macam ni, tua macam ni, dia tahu. Dia akan petik buah kelapa muda. Dia tak pergi petik buah kelapa tua. Sebab apa tu? Hari-hari. Dah kalau monyet akal tak ada, belajar tua muda pun reti. Manusia yang ada akal tak belajar jadi bodoh, teruk pada monyet. Nampak tak? Monyet. Sebab tu monyet setengah ni hebat monyet. Setengah-setengah bela monyet ni. Dia ajar monyet dia. Tak perlu ikat apa. Duduk atas kereta, atas motor, atas basikal. Dia bawa pergi masuk kebun kelapa. Berhenti sahaja, monyet tu tahu dah. Tak suruh dah, dia pun naik buah kelapa. Dia petik buah muda. Tak perlu kata hang muda tua dah. Pasal apa? Hari. Dah kalau manusia ya Allah Ta'ala beri akal yang begitu hebat, yang begitu bijak, kalau dia belajar lagi cepatlah daripada monyet tu. Sebab dia boleh berfikir. Dia boleh berfikir. Subhanallah. Tapi sayang dan malangnya, monyet masuk sekolah untuk petik buah kelapa muda tua, orang tak mahu belajar. Jadi bodoh, teruk daripada monyet. Nak cerita buat bandingan mudah kita faham monyet. Satu lagi anjing. Kita kenal anjing tak? Anjing ni sama juga. Yang ada akal ni ialah makhluk jin, manusia, malaikat ada akal. Ada pun haiwan tak ada akal. Tapi dilatih. Akhir sekali menjadi cekak. Jadi anjing bersama dengan penyiasat. Lepas saja anjing suruh cari benda yang suruh cari, dia cari jumpa. Dia boleh beza. Pasal apa? Dilatih. Dan latih itu bukan 1 hari 2 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhir sekali jadi mahir. Anjing burung untuk digunakan berburu. Ustaz baru tengok satu dokumentari. Belum ni tak pernah tengok. Dan tak terfikir pun ada benda ni dalam dunia ni. Kita cari ikan ni dengan pukak, dengan jala, dengan pancing. Ada orang cari ikan ni dengan burung. Dia macam itik ni. Belah-belah Cina. Dia bela. Jadi ini burung tu, ini mulut dia luas, dia boleh telan ikan besar-besar. Dia bawa dalam perahu dia pun lepas dalam sungai, dalam laut. Dia ikat kat leher ni. Supaya apa? Supaya kalau dia dapat tangkap ikan tu, dia nak telan tak boleh. Sebab apa? Sebab tekok dia kena ikat. Dia lepas saja. Dia tangkap tuan dia pun sawak ambil ikan. Dapat kawan tu dapat ikan, dia pun ambil umpan sikit, dia bagi makan. Nak jika setara burung dia boleh hajar cari ikan. Kaya-kaya nelayan ni cari ikan, dia bawa 4-5 ekor, 10 ekor burung, naik perahu, turun ke laut, ikat tu, burung tu ikat. Subhanallah. Nak cerita burung yang kecil tu, kepala dia kecil sangat je. Nak cerita kalau ada otak besar keliki. Tapi kerana latih tak jadi bijak dia. Cari ikan. Tangkap ikan. Nampak? Jadi maknanya di sini betul lah. Manusia yang Allah Ta'ala beri akal yang sempurna, mampu untuk menuntut ilmu belajar, tiba-tiba tak belajar. Benda mampu untuk dia sempurna, tetapi dia tidak sempurna. Ini satu keaiban. Apatah lagi kita sebagai penuntut ilmu, sudah pasti kita akan dapat belajar bersungguh-sungguh, dapat ilmu. Tiba-tiba tak buat begitu, satu keaiban yang ada pada kita perlu diperbaiki. Baik, itu dia. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Maka ini suatu kecelaan. Ini mana? Ini dia mampu sempurna tapi tak sempurna. Daripada sekalian kecelaan-kecelaan yang tiada aku ketahui akan ada umpamanya. Umpamanya kecelaan yang paling teruk tadilah, manusia yang mampu menyempurnakan sesuatu tetapi dia tidak menyempurnakan sesuatu itu. Ini suatu keaiban yang amat dahsyat. Amat dahsyat. Dan manusia duk perlu ni. Sebab tu kita kena berlawan, minta doa dengan Tuhan. Ya Allah, Tuhanku, aku minta berlindung daripada penyakit lemah dan juga penyakit malah. Bila mana orang rajin ni, segala benda dia akan dapat. Orang rajin dia, rajin belajar, rajin baca, rajin menteraah, rajin hafal, rajin mengulang, rajin khidmat. Sebelum ni kan kita belajar rajin ni,
walaupun dia tadi lambat, berjaya dia. Nah, maknanya usaha tu kena berterusan. Jangan berhenti lama, jangan lalai, jangan malah. Lambat tak apa, tapi kita bergerak selalu. Bergerak perlahan-perlahan pun berjaya. Tu dia. Kata pepatah, kata hukamat kata apa? As-sairul wasil, ya, al-waqifu mahrum. Orang yang berjalan ni pasti akan sampai. Lambat cepat ya. Orang berjalan laju cepat sampai. Orang yang lambat sikit berjalan ni lambat sampai. Tapi dia berjalan sampai dia. Mana orang ni jadi alim dalam tempoh kita kata 15 tahun. Kita alim juga 20 tahun. Tapi kita belajar lah. Jangan berhenti. Jalan kita. Untuk ilmu ni umpama berjalan. Langkah pertama, langkah kedua, jangan berhenti. Ada satu lagi yang panggil, dia buat satu lakaran kesungguhan dan istiqamah orang ni. Tapi tak ramai yang mampu begitu. Dia buat dokumentari 4-5 orang. Dia buat tangga berpusing. Berpusing kemudian ada gaung. Naik 2-3 orang jatuh. Naik balik, naik 2-3 orang jatuh. Naik balik, naik 2-3 orang jatuh. Akhir sekali naik, kawan ni pun putus asa. Dia pun jalan turun tangga. Tinggal 2-3 orang. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Akhir sekali lemah pula semangat seorang lagi. Pergi separuh, turun tangga. Tak mampu dah nak laki lagi. Akhir sekali tinggal seorang. Seorang ni naik jatuh. Naik tangga pertama jatuh, kedua jatuh, 10 jatuh. Akhir sekali sampai ke muncak, jatuh juga. Jatuh tu dia pun usaha lagi. Akhir sekali, oleh kerana dia bersungguh, dia naik dengan tangga tadi dengan mudah. Akhirnya pengalaman dia banyak lah. Dia pun naik tangga biasa. Akhirnya dia berjaya. Yang lain tu naik tangga jatuh, naik tangga 2 kali, tinggal. Ni tak sungguh tak berkekalan. Tapi kawan tu hemah dia tinggi, jatuh. Kemuncak dah, jatuh lagi. Dia mula naik balik. Bersungguh dia. Itu panggil lakaran supaya apa kita buka minda kita. Kalau kita usaha sungguh, pasti satu hari nanti kita akan stabil, kita akan hebat, kita akan berjaya. Tetapi tadilah pancaroba kita belajar ni betul banyak cobaan sangat. Habis itu qala al-musannif rahimahullah taala, dan tak dapat tidak, mana mesti, tak dapat tidak ni mana mesti pula bagi penuntut ilmu itu daripada berjaga-jaga malam, seperti berkata syair. Itu dia. Antara perkara yang perlu dilakukan oleh penuntut ilmu ini, berjaga malam. Malam tu tak boleh tidur banyak sangat lah, sebagaimana orang tak mengaji. Tapi berjaga malam tu bukan tengok WhatsApp, bukan tengok Facebook, main game. Berjaga malam tu dalam arti kata belajar, mutalaah, muzakarah, ulangi hafalan. Mudah kita pun tidur. Mana kurangkan tidur. Orang yang hebat ni memang tidur dia kurang. Carilah mana-mana orang hebat, kalau tidur banyak tak jadi hebat. Tidur banyak. Malam tidur, pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur, masuk malam tidur pula. Itu bukan orang hidup, tu orang mati. Tak berjaya orang ni. Macam kita, malam tidur dah. Pagi sudah semasa semua tidur pula. Orang dah hafal, kita tidur. Lepas tu tengah hari, makan tengah hari, sudah kenyang semua sekali, orang masuk balik nak ulang, nak hantar hafalan kita, tidur pula. Agak-agak berjaya ke orang ni? Masuk 3 tahun, berjaya dia. Pasal apa? Ni yang paling tidur banyak sekali berjaya. Ada gitu? Ada. Hak tidur banyak ni tak berjaya. Jadi dalam bab menuntut ilmu ini lebih lagi, jangan tidur banyak. Maka hendaklah kita ni kena berjaga malam. Tapi janganlah berjaga malam tiap malam tu tak tidur malam sampai pagi. Kita kena jaga juga kesihatan tubuh kita. Mana bagi hak yang sepatutnya. Tidur tu biar berpada-pada sebagai talibul ilmi. Berkata syair lagi. Bawa syair. Arak ni dengan syair ni dia tak boleh berpisah. Bakit semangat tu dengan syair. Umpama kita rumpun Melayu ni, dia tak boleh berpisah dengan pantun dan juga saja. Orang Arab gitu juga. Ustaz baca Arab dulu. Dia kata apa? Kama qala syairu biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal mula sahiral layali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal laali. Dia
ulul ka'bi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali taraktun nawma rabbi fil layali li ajli ridaka ya maulal mawali wa man ramal ulama min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali Wawaffiqni ila tahsili ilmin Waballighni ila aqsal ma'ali. Itu Arab. Asal syair sebelum diterjemah. Kita baca terjemah. Berkata syair lagi dalam bab berjaga malam ni. Nak suruh jadi alim kita ni. Seperti berkata asyairu, dengan kadar kepenatan diusahakan ketinggian, maka setengah daripada menuntuti ketinggian itu berjaga malam. Ketinggian engkau tuntutkan kemenangan dengan engkau tidur pada malam. Mengharung di dalam laut mereka yang menuntuti akan mutiara. Ketinggian kemuliaan dengan cita-cita yang tinggi dan kemenangan seorang pada berjaga-jaga pada malam. Meninggalkan aku akan ketiruran malam, hai Tuhanku, kerana keredaan engkau, hai Tuhanku, Tuhan bagi Tuhan-Tuhan. Mensia-sia ia akan umur pada menuntuti akan mustahil. Dan siapa-siapa yang menuntut akan ketinggian dengan ketiadaan penat, mensia-sia ia akan umur pada menuntuti akan yang mustahil. Maka taufik olehmu akan daku kepada menghasilkan ilmu, dan sampaikan olehmu akan daku kepada setinggi-tinggi yang tinggi. Akhir itu dia berdoa kepada Tuhan. Apa maksud dia? Saya tak nak syarah lagi sebab dia ada huraian syarah. Maksudnya diusahakan ketinggian-ketinggian dan didapatkan dia kan ketinggian-ketinggian. Tandalah dapatkan dia kan ketinggian-ketinggian itu dengan kadar penat dan kesusahan. Mana-mana orang nak berjaya, mesti dia menempuhi satu cabaran penat, cabaran susah. Tak ada orang yang berjaya kalau dia tidak menempuhi penat dan susah. Kalau kita periksa kita hafal Quran, kita akan tempuhi penatnya nak ulang, penatnya nak hafal, penat nak jaga. Jaga tu lagi penat daripada mula-mula hafal. Sebab hafal mula-mula dia ingat, kemudian kita nak jaga hafalan tu susah. Jadi kita pun lawan, akhir sekali kita boleh jaga. Tapi dengan penat lah, kita pun berjaya. Buat apa pun dia kena berjumpa dengan penat. Penat, susah, letih, jemu, lemah, dia rasa macam-macam. Barulah dia dapat lawan tadi, pasti orangnya akan berjaya. Tapi tadilah tak berapa ramai yang berjaya. Kita harap yang tak berapa ramai itu masuk kita lah. Yang tak ramai itu mana berjaya. Hebat. Sebab apa? Sebab dia boleh mengharungi kepenatan. Mana ada orang kaya tanpa penat? Kalau kaya tanpa penat ni, sekejap je habis kaya dia. Pasal apa? Dia dapat dengan mudah, sekali dia perhabis pun dengan mudah. Dia begitu. Dia kena ada cabaran tadi. Jatuh bangun tadi. Maka setengah daripada sebab bagi menuntuti ketinggian dan sebab bagi mendapat akan ketinggian itu berjaga malam-malam. Kerana bahawasanya, sebab apa kata kena berjaga malam tu, ni sebab dia. Kerana bahawasanya berjaga malam itu setengah daripada kesukaran-kesukaran dan kepenatan-kepenatan yang ditanggungkan dia kan kesukaran dan kepenatan. Kan dia tu kan kesukaran dan kepenatan pada ketika menuntuti ilmu. Kena hafal. Dulu Ustaz sebut sini lah. Hafal. Apa kita? Kita ni pun sempat hafal juga sebahagian, tapi tak habis lah. Sebab apa? Sebab kita hafal tu pertama sekali guru kita sebut dia hafal. Yang kedua, dalam kita belajar pun disebut tokoh-tokoh orang-orang hebat ni, cara dia menuntut ilmu pun dia kena hafal juga. Kita pun rasa semangat juga, hafal juga kita.
Tapi hafal kita tadilah mengikut hemah dan kemampuan. Kalau kuat, banyaklah. Jadi ada hemah tu tinggi, hafal kitab, berbuah-buah kitab dia hafal. Maka dia jadi alim. Jadi kita tak apa ni ingat sikit-sikit gitulah, sekadar kita. Sebab tu kena bersungguh. Dah hafal ni waktu terbaik ialah malam. Sebab apa? Sebab malam ni sunyi. Tak ada gangguan. Gangguan apa? Orang tidur lah ke? Kita bangun seorang. Seperti tadi, syair tadi. Ustaz ingat beberapa syair. Pasal apa kita hafal? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal mula sahiral layali. Apa? Nampak? Jadi artinya bila tu? Malam. Dan otak kita ni sebut pun otak kita ni apabila kita duduk buat satu perkara ni, dia akan terbawa-bawa dalam tidur kita, menyebabkan dia cerna elok. Esokan tu mudah untuk diulang balik apa yang kita hafal sebelum kita tidur. Kita ingat. Sebab tu dia akan terbawa-bawa masuk dalam tidur. Ni dia tu hang buat hebat pelik akal kita otak. Sebab tu kalau kita tengok cerita hantu, kemudian kita pun tertidur dengan tengok cerita hantu. Cerita hantu tu dalam TV, dalam headset, dalam telefon tu, dia bukan sekadar hantu dalam TV, dia masuk dalam mimpi kita. Tidur tak lama, setengah jam, bunyilah. Berpeluh nampak tendang sana, tendang sini. Kenapa? Hantu masuk dalam mimpi dia, sehingga dia pun nak lari tak boleh. Nak lari tu rasa berat. Pasal apa? Pasal terbawa-bawa kerana dia tidur dengan benda tadi. Sama juga dengan ilmu. Bila mana kita hafal, kita sudahkan tidur kita tu dengan habis, menuntut dengan hafalan kita. Dia jadi ingat. Esok kita ulang tu, dia mudah. Apatah lagi kalau kita ulang-ulang, kita pun tidur. Kita bangun balik tengah malam. Kita ulang, lagi cepat. Dan perkara ni kena bangun tiap malam. Tak lama tak apa, sikit. Tak bangun 1 jam sebagai contoh. Pukul 5 tu kita bangun dah. Ataupun pukul 4.30. Pukul 11.30 kita semua dah tidur dah. Bangun pukul 4.30 ataupun pukul 5. Tiap malam. Cuba ambil, hafal sikit ataupun ulang sikit. Orang ni akan mengatasi daripada kawan-kawan dia hak jenis tak bangun. Ataupun bangun subuh. Bayangkan kalau kita duduk 3 tahun. 3 tahun tu 360 hari. Kalau kita ambil 1 jam, artinya 360 jam mengatasi kita berbanding dengan kawan kita. Kali pula 360 kali dengan 3. Tak beribu jam. Itu kalau kita ambil 1 jam. Waktu kita tak tidur, kita dah sungguh dah. Sebab itulah orang ni berjaya. Apatah lagi kalau dia tidur 2 jam, 3 jam saja. Baki lagi tu dia dengan ibadat dia, dengan ilmu dia, dengan muzakarah dia, dengan ular dia. Tidur sikit je. Orang ni Ustaz Jami 15 tahun alimnya. Cuma nak alim lagi kena lama lagi mengaji. Tapi syarat tadi lah, istiqamah dia, kena bersungguh. Jangan lemah, jangan cuba buat. Dipandu oleh guru dan sebagainya. Tu dia. Dia akan berjaya. Orang yang berjaga malam ni hebat. Hebat. Tengok jenis orang berniaga. Orang berniaga ni malam tak apa nak tidur mana. Bila lagi kalau jenis bisnes, jenis makan dan sebagainya. Pukul 2, pukul 3 tu bangun dah. Tak bangun esok nak berniaga. Kalau lambat dia jadi tergenal dah habis. Jadual dia tu habis. Tak boleh buka kedai awal dan sebagainya. Betul lah ustaz ni. Sebelah rumah ustaz tu, jiran ustaz masa duduk di kampung dah. Orang berniaga pasar malam. Jadi pukul 2, pukul 3 bunyi lah. Kokar. Dah dia jual pasar malam ni, pukul 10 baru habis dekat pasar malam. Dia simpan balik rumah dalam pukul 11, 11.30 baru sampai. Dia simpan barang siap semua sekali senyap bunyi. Pukul 3, pukul 2.30, pukul 3 bangun dah kokar. Kita tak bangun lagi, bunyi dah bangun tak juga. Maka Tuhan bagilah laba kepadanya hasil usaha kerana dia tu orang lain tidur, dia tak tidur. Nampak tak? Jadi kalau nak berjaya memang malam ni kena kurang sikit tidur. Tu dia. Yang kita ni tidur semua keadaan. Sambil makan pun tidur juga. Waktu tidur, duduk makan, tidur. Ngaji tidur, makan tidur, waktu tidur pun tidur. Jadi kena kurang sikit tu. Kena kurang sikit. Mana kita tahulah kita boleh punya atur jadual di kita. Tu dia. Kurang, maka kena bangun malam. InsyaAllah dia akan jadi alim, dia akan berjaya lebih daripada orang yang tak jaga malam. Berkata pengarang kitab kita lagi, sikit lagi. Engkau menuntuti akan kemenangan
dan kekuatan pada ilmu. Dan umpama ilmu, kemudian engkau tidur juga pada malam-malam. Tidur. Nak hebat pada ilmu, nak ilmu banyak, tapi tidur. Pantang je malam, tidur. Maka jauhlah dapatnya. Sudah pasti orang ni lambatlah kalau nak dapat ilmu pun. Asyik tidur lambat. Tengok ayah-ayah atuk kita hendak mengaji kuliah maghrib 30 tahun. Kalau kira mengaji masuk universiti 30 tahun, ni profesor dah. Dia bukan setakat master PhD. Nampak tak? 30 jam paling kurang 1 bulan. Kira kuliah maghrib je, tak masuk kuliah subuh, tak masuk kuliah duha. Dia pergi. Tapi gitu, pergi bawa telinga. Apa jauh sekali. Pahala kita tak nafi dapat. Tapi nak cerita kenapa dia tak jadi alim. Sebab dia tidak ikut sebagaimana cara untuk menjadi alim. Dia bukan sekadar kita pergi, tapi kena ada kesungguhan, kena ada tulis-tulis, kena ada hafal. Dia dapat. Dia tak kira tua pun dapat ilmu juga, alim. Nampak tak? Dia begitu. Mana kena ada kesungguhan. Orang tua pun dia apa mana-mana dia apa juga dia. Ada satu orang dulu, pakcik, masa start belajar di masjid. Dia suruh anak dia hafal Quran. Dia ni kebetulan tak silap, saya ni kontraktor. Jadi dia tengok anak-anak kawan dia ni adalah berjaya dalam bidang agama. Anak dia ni, dia biar minta adalah seorang ataupun dua, sebab duit dia banyak. Dia nak anak dia berjaya dalam bidang agama, suruh hafal Quran. Semua anak dia tak nak hafal Quran. Dia pun gerak. Dia kata semua hafal tak mau hafal Quran, tak apa, biar aku hafal Quran. Dia berhenti ke rumah, dia pergi masjid tu. Dia pergi cari tausiah, dia hafal Quran ngaji. Tua tau. Tapi tak lama sebab dah tua dah. Hafal Quran sakit. Bila orang sakit tu hantar Malaysia, tak lama mati. Nak ceritanya sempat dia pergi belajar. Bersungguh dia nak ilmu. Dapatlah pada masa dia tadi. Nak cerita orang tua. Dia tak syarat kata tua tak dapat ilmu tak. Dia syarat tadi. Ada bersungguh, ada berkekalan, ada hemoh-hemoh yang cita-cita yang tinggi, dia usaha, pasti dia akan dapat. Dia mengaji. Kita pula jenis remaja ni rasa malu. Allah, atuk mari mengaji lagu. Kita ni hak muda belia ni malah belajar. Ni atuk ni mari mengaji, mari daripada Malaysia, mari Mesir. Mengaji Quran, mengaji bahasa Arab. Nampak tak? Bersungguh tadi. Di mana saja orang pergi mengaji, dia pun nak pergi mengaji, nak ikut serta. Nampak? Subhanallah. Moga-moga Tuhan bagi pahala kepadanya. Dan kalau niat dia itu sehingga mati dia sebagai penuntut ilmu, dia juga dapat pahala orang mati syahid. Kerana menuntut ilmu ini ialah salah satu berjuang pada jalan Allah. Mati dalam berjuang menuntut ilmu, diberi pahala ganjaran mati syahid. Siapa tak mahu? Jadi kita doakan pakcik tadi yang meninggal dunia kerana menuntut ilmu, tapi faktor usia yang sudah banyak, akhir sekali dia meninggal dunia. Mudah-mudahan Tuhan bagi pahala yang banyak. Hasil niat dia tu nak menuntut ilmu, nak hafal Quran. Dah anak-anak suruh hafal Quran tak mau. Jadi kita ni ada pada pagi ini depan ustaz ni beruntung belaka. Baik ayah, baik anak sebagainya. Mana kena bersungguh, pasti dia akan mendapat kemenangan. Hebat dia. Kerana keduanya tidur tadi. Bernapi-napi. Tidur ilmu semua sekali ni. Kemenangan dan juga tidur dengan tidur tadi. Bernapi-napi dan berlawan-lawan, tiada berhimpun keduanya. Kemenangan dengan tidur. Nak menang tiada tidur. Kerana kemenangan pada ilmu-ilmu dan umpama ilmu itu hasil ia kemenangan tadi. Hasil ia kemenangan dengan bersungguh-sungguh pada tengah-tengah malam dan pada waktu-waktu yang sunyi daripada bekas-bekas dunia. Dan gharak-gharaknya, tujuan-tujuannya istimewa pula waktu-waktu dini hari lah. Sangat-sangatlah patut bagi bersungguh-sungguh pada menuntut ilmu dan mutalaah ilmu, dan bahawasanya mereka yang berkehendak ia akan dapat kemenangan pada ilmu itu, mengharung ia dalam laut kepicikan dan kepayahan. Yang itu insya-Allah kita akan sambung pada yang kita akan datang. Kita akan mula. Dan bahawasanya mereka yang berkehendak ia mereka akan dapat kemenangan pada ilmu itu,
mengharung ia mereka di dalam laut kepicikan dan kepayahan dan kepenatan. InsyaAllah yang ini kita akan sambung pada pengajian kita akan datang. Mana kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, 3 sifat tu mesti ada. Ya, kena ada bersungguh, kena ada berkekalan, kena ada cita-cita yang tinggi. Kemudian mesti disusuli dengan berjaga malam. Malam tu maknanya kita ambil masa sikit, kita bangun bersunyi-sunyian, kita doa pada Tuhan, sembahyang 2 rakaat, kemudian kita ulangi, kita mutalaah apa yang kita belajar. InsyaAllah orang ni akan berjaya. Kenapa? Kerana pengarang kitab kita ini pun dia buat kitab ni tujuannya untuk kita menjadi alim. Bagaimana jalan-jalan untuk kita mendapat ilmu yang sungguh-sungguh. Sebab zaman dia sendiri pun awal kitab kita ini, pengarang kitab kita beritahu, dia tengok perhati zaman dia ramai orang menuntut ilmu, tetapi buah daripada menuntut ilmu dia tak dapat. Dia pun kaji. Sebab apa? Ramai orang kaji, pasal apa tak dapat? Kaji punya kaji, jumpalah jawapan dia. Kerana mereka itu belajar tidak mengikut cara yang sepatutnya. Maka mereka terhalang daripada mendapat buah ilmu. Buah ilmu itu 2. Pertama amal, yang kedua dapat sebarkan ilmu. Ini buah ilmu. Jadi kalau tak kena cara, ilmu pun tak dapat, jauh lagi kita nak amal. Tapi kalau ilmu kita dapat kena cara dia, walaupun masa yang singkat, insya-Allah kita akan dapat amal dan juga kita akan dapat sebar ilmu yang kita belajar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal barasi wal juzami wa min sayyi'il asqam. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والمنكر ما لا يكشفه أحد غيرك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.